Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira binti Muhammad Lazin, pelajar HMT 311 Sintaksis Bahasa Melayu. Video pembentangan ini bertujuan untuk membentangkan tentang rumusan artikel bahawa kanak-kanak di bandar ini dapat menghasilkan sebanyak 467 ayat berbanding kanak-kanak luar bandar yang menghasilkan 330 ayat sahaja yang telah diuji berdasarkan aktiviti yang dijalankan oleh pengkaji tersebut. Terdapat 4 jenis ayat yang telah diujarkan oleh kanak-kanak ini, iaitu yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat seruan dan yang keempat ayat perintah, sama ada di bandar atau luar bandar. Jadi, dalam situasi ini, ayat penyata paling banyak digunakan dan diikuti oleh ayat tanya oleh kanak-kanak tersebut kerana ia dituturkan secara berturutan kerana aktiviti yang dijalankan itu akan mencetuskan ayat jenis pertanyaan terlebih dahulu oleh kanak-kanak A, kemudian diikuti dengan ayat pernyataan untuk menjawab soalan yang ditanya oleh kanak-kanak tersebut oleh kanak-kanak B. Hal ini kerana pengkaji merumuskan bahawa kecenderungan kanak-kanak menghasilkan ayat penyata dan ayat tanya ini menunjukkan ada perkembangan yang selari dan betul mengikut tahap umur mereka, kerana pada peringkat ini mereka hanya bercerita tentang pengalaman yang dilalui oleh mereka dan menanyakan sesuatu tentang yang mereka hendak tahu dan tidak tahu. Daripada tahap perkembangan ini, mereka hanya mendengar dan mengiyakan sesuatu yang diperkatakan oleh orang lain. Seterusnya, daripada hasil kajian ini juga, pengkaji mendapati bahawa kanak-kanak ini dapat menghasilkan binaan ayat yang terdiri daripada binaan ayat dasar yang dikelaskan kepada 4 jenis pola ayat dasar, iaitu yang pertama, pola ayat frasa nama dengan frasa nama dengan frasa kerja, frasa nama dengan frasa adjektif dan frasa nama dengan frasa sendinama. Tambahan lagi, melalui kajian ini, kanak-kanak prasekolah sama ada di bandar maupun di luar bandar ini tidak dapat menguasai pola ayat dasar frasa nama dengan frasa sendinama. Contohnya, kanak-kanak bandar menghasilkan ayat seperti dia dukung kat belakang bawa beg, manakala bagi kanak-kanak luar bandar pula bagi kat kucing makanan.
Hal ini kerana kanak-kanak ini masih tidak boleh membezakan kata sendi nama di untuk merujuk kepada perkataan yang mereka gunakan iaitu kat atau dekat dalam konteks ayat tersebut. Penggunaan kat ini lebih kepada pengaruh sekeliling ataupun penggunaan bahasa Selangor oleh kalangan keluarga atau rakan-rakan mereka. Namun dari segi pola ayat dasar lain, kanak-kanak ini mampu membina ayat yang berstruktur dan bermakna serta tidak tergantung. Contohnya, pola ayat frasa nama dengan frasa nama iaitu nama kucing aku Tompok. Boleh dilihat bahawa penggunaan struktur ayat ini masih dapat difahami dengan jelas. Daripada dapatan kajian ini dapat dirumuskan bahawa dapatan kajian yang dihasilkan oleh pengkaji adalah kurang lengkap dari segi pengolahan ayat, huraian dan struktur. Pengkaji juga hanya menyatakan data setiap jenis dan pola ayat dasar tersebut dan tidak menghuraikan perbezaan jenis dan pola ayat yang digunakan oleh kanak-kanak di bandar dan luar bandar. Selain itu, keseluruhan bahasa yang digunakan dalam artikel ini adalah sangat mudah difahami dan jelas untuk pengkaji lain membuat rujukan. Huraian data untuk kajian ini adalah baik, tetapi pengkaji tidak menghuraikan dengan jelas sebab dan mengapa jenis-jenis dan pola ayat dasar yang digunakan oleh kanak-kanak itu berbeza hasilnya. Daripada objektif kajian yang dijalankan, pengkaji ini berjaya mencapai objektif yang ditetapkan melalui aktiviti yang kreatif yang dilaksanakan oleh pengkaji tersebut. Jadi, keseluruhan tentang artikel ini adalah baik dan ia sesuai dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pembaca atau pengkaji lain di masa akan datang. Sekian, terima kasih.